Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang ceria ini, dapat kita bersama-sama dalam satu program Bengkel Tips Mudah Menulis Kajian Tindakan, anjuran Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi Kolej Vocational Kuala Kangsar dengan kerjasama Unit Latihan dan Kemajuan Staf Kolej Vocational Kuala Kangsar. Jutaan terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Siti Rohana binti Saleh, Guru Cemerlang Prasekolah Kolej Vocational Kuala Kangsar, yang akan berkongsi ilmu pada pagi ini, yang saya kira perkongsian yang sangat bermanfaat untuk guru-guru mendapatkan idea, rujukan dan panduan untuk memulakan penulisan kajian tindakan. Saya juga mengalu-alukan kehadiran Puan Hajah Juriah binti Ahmad, Pengarah Kolej Vocational Kuala Kangsar, selaku prasmi untuk perkongsian pada hari ini. Sebelum kita ke sesi yang seterusnya, saya dengan ini menjemput Encik Muhammad Zahid bin Hashim untuk memimpin bacaan doa bagi menambahkan lagi keberkatan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun hari ini untuk menjayakan majlis Bengkel Tips Mudah Menulis Kajian Tindakan. Maka engkau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang diradai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kami ilmu. Sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Zal Jalani wal Ikram, hadiahkanlah kami kesihatan badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepadamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Rabbi ja'alna muqimas salah wa zuriyatina rabbana taqabbal du'a rabbina dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qasira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Zahid bin Hashim di atas bacaan doa sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada sesi perkongsian, saya dengan ini menjemput Puan Hajah Juriah binti Ahmad, Pengarah Kolej Vocational Kuala Kangsar, untuk merasmikan program kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, Puan Nur Hayati binti Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Yang saya hormati Dr. Siti Rohana binti Saleh, Guru Cemerlang Prasekolah Kolej Vocational Kuala Kangsar, selaku penceramah untuk Bengkel Tips Mudah Menulis Kajian Tindakan. Dan seterusnya kepada semua peserta perbengkelan ya. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Kolej Vocational Kuala Kangsar mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi dan kerjasama Unit Latihan dan Kemajuan Staf Kolej Vocational Kuala Kangsar atas penganjuran bengkel ini, dan terima kasih juga kepada semua peserta kerana dapat meluangkan masa untuk mengikuti perbengkelan yang sangat bermanfaat ini. Seperti mana yang kita tahu, kajian tindakan penggunaannya sangat meluas ya, bukan hanya
dalam kita sebagai pendidik untuk mengajar, bahkan dalam pengurusan dan juga apa saja masalah ataupun dalam kita memudasyarakan apa-apa juga tugas kita dalam kehidupan ini. Okey, jadi saya pun tidaklah hendak mengambil masa yang panjang sebab kita nak memanfaatkan hari ini untuk kita mengikuti perbengkelan ini dan semestinya lah daripada penceramah kita iaitu Dr. Siti Rohana ya. Dan saya mendoakan tuan-puan dapat memanfaatkan perbengkelan ini dan sangatlah menggalakkan supaya tuan-puan dapat melaksanakan kajian tindakan bagi memudahkan amalan dalam pekerjaan masing-masing insya-Allah. So terima kasih banyak dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan bengkel tips mudah menulis kajian tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Julia binti Ahmad di atas ucapan perasmian yang telah disampaikan sebentar tadi. Baiklah, sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu iaitu sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau yang dimaksudkan ialah Dr. Siti Rohana binti Saleh, merupakan guru cemerlang prasekolah Kolej Vocational Kuala Kangsar. Dilahirkan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, beliau mendapat pendidikan di peringkat rendah dan menengah di Pulau Pinang hingga ke peringkat ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sangat aktif terlibat sebagai pembentang dalam beberapa siri pembentangan berkaitan inovasi, teknik tumis dan juga modul MyTabs yang telah beliau hasilkan. Dan beliau juga banyak membuat perkongsian tentang inovasi yang dihasilkan untuk bengkel tata cara penyediaan kertas penyelidikan dalam program pendidikan awal kanak-kanak untuk guru prasekolah negeri Perak pada 18 Ogos 2020. Seterusnya, penceramah untuk bengkel tata cara penyediaan kertas penyelidikan dalam program pendidikan awal kanak-kanak untuk guru prasekolah negeri Perak pada 12 Ogos di Hotel Sri Malaysia Ipoh. Seterusnya, pembentang finalis 9 minutes physical interview session Reimaging Refleksi Idea 2020 untuk inovasi teknik tumis pada 30 September 2020. Pembentang dalam bual bicara Reimaging Refleksi Dia 2020 bersama Tuan Pegawai PPD Kuala Kangsar pada 18 dan 19 November 2020. Panelis Bengkel Kolokium Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 2021, anjuran IPGM dan YGHTO pada 9 hingga 10 Disember 2021. Panel utama perkongsian ilmu penulisan kajian tindakan prasekolah terbuka kepada semua guru seluruh Malaysia, anjuran Jawatankuasa Pembudayaan Inovasi dengan kerjasama Unit Latihan dan Kemajuan Staf Kolej Vocational Kuala Kangsar pada 8 Mac 2022. Dan pembentang untuk Seminar Penyelidikan dan Inovasi Penang STEM Digital 2022 peringkat kebangsaan dengan kertas kajian bertajuk Pendekatan Nyanyian secara Didik Hibur menggunakan teknik tumis membantu penerapan nilai murni kanak-kanak prasekolah, dan banyak lagi sebenarnya senarai pembentangan yang saya ingin bacakan. Saya rasa kalau saya baca esok pun tak habis sebab terlalu banyak. Memang sangat aktif penceramah kita pada hari ini. Dan beliau juga ada memenangi dalam bidang inovasi pingat gangsa untuk pertandingan inovasi peringkat antarabangsa International Competition of Sustainable Education 2022, anjuran International Islamic University Malaysia. Pingat gangsa untuk pertandingan amalan inovasi didik hibur peringkat kebangsaan pada 14 Mei 2022, anjuran SM Sains Bagan Datuh dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Silver Award untuk inovasi bertajuk Teknik Tumis sempena International Digital Innovation and Invention Challenge 2021 pada 1 Januari hingga 20 April 2021, anjuran SM Sains Pasir Putih Kelantan. Dan terlalu banyak juga anugerah yang dimenangi oleh beliau. Saya pun kagum nak membaca ni pun. Saya rasa wow, penceramah kita pada hari ini memang banyak sangat ilmu yang nak dikongsikan pada pagi ini. Dan
beliau sendiri aktif dalam bidang penerbitan dan masih ada buku hasil tulisan beliau yang bakal diterbitkan tidak lama lagi. Nanti bolehlah dapatkan banyak juga terlibat dalam proses penerbitan penceramah kita pada pagi ini untuk siri buku kanak-kanak. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi, ini yang kita tunggu. Jadi kita persilakan Dr. Siti Rohana binti Saleh untuk perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator Cikgu Hayati Jamil. Sekejap ya, saya hari ini sedang membiasakan diri. Ada 2 dalam 1. Kita ada Facebook Live dan kita ada Google Meet juga sebenarnya ya, sedang berlangsung. So mana-mana yang sedang berada dalam bilik Google Meet, okey, so dia adalah ya, okeylah, tak apa abaikan yang tu. Saya bukan orang teknikal, saya nak teruskan dengan perkongsian pagi ni. Okey, nampak Okey. Tarik nafas. Semua dah makan? Dah minum? Tiba-tiba rasa macam kering tekak pula, sorry Kita santai je dulu pagi-pagi ni sebab saya percaya hari ni kawan-kawan di sekolah ada banyak yang menghadiri mesyuarat guru untuk pembukaan sesi baru hari Isnin hari Isnin 20 hari bulan 3. Tapi berbeza dengan saya cikgu prasekolah. Di prasekolah, di kolej vokasional, saya bekerja, tak bercuti lagi. So sementara kawan-kawan sibuk bermesyuarat, mungkin ada yang lapang hari ni, saya nak kongsilah tentang penulisan kajian tindakan. Sebelum saya mulakan, hari ni slide saya banyak tapi saya dah buat separuh sebab saya, bila tajuk dia bengkel, so saya cuba buka juga link Google Meet tu sebab saya nak jadikan sesi soal jawab. Asal plannya Facebook Live kan, tapi nanti saya seorang je syok sendiri cakap kan, so saya nak bagi ada communication. So saya pun cut saya punya slide semalam. Okey, kita tengok dulu tajuk dia. Tajuk bengkel kita ialah bengkel tips mudah menulis kajian tindakan. Bila saya tengok tajuk tu, saya terus terfikir, saya kena bagi satu tips supaya kawan-kawan di luar sana faham. Satu kaedah baru ataupun satu kaedah yang mudah supaya cikgu tak rasa menulis kajian tindakan tu satu bebanan. Okey, macam biasa saya memang suka buka minda dulu. Bila saya nak buat sesuatu perkongsian tu, kita buka minda dulu sebab mungkin ada orang tak biasa, cikgu baru pun ramai. Kita tahu lepas kita ada masukkan berapa, 18,000 ke 8,000 yang guru baru daripada lulusan ijazah yang tak sempat di training dalam pedagogi. Dan bagi saya, kalau ada guru baru yang join, mungkin satu peluang, mungkin satu pengenalan baru untuk dia menguasai, untuk cikgu menguasai apa itu kajian tindakan. Okey, sesi saya bermula Saya nak tanya diri saya, why me? Bukan saya, anda di sana Kenapa saya? Kenapa cikgu-cikgu hari ini berada di sini? So, pertama sekali tahniah kerana berjaya bersama dengan saya pagi ini. Anda adalah betul sebab terpilih. Dan nanti kita tengok adakah ini permulaan dalam hidup cikgu, memulakan dengan menulis kajian tindakan, seterusnya menghasilkan inovasi, amalan terbaik bilik darjah, menulis artikel penyelidikan kajian tindakan, membentang di mana-mana, dan akhirnya cikgu okeylah dalam masa cikgu baru tapi dia dapat sesuatu dan boleh mulakan menjadi yang orang kata apa super teacher ke wow teacher. Mula dengan hari ni, mana tahu? Okey, kajian tindakan. Kenapa saya? Why me? Kenapa saya kena buat kajian tindakan? Kajian tindakan ni tak wajib. Tak siapa pun suruh buat pun. Tetapi digalakkan untuk peningkatan profesionalisme guru. Okey? Ada orang dia berfikir macam, ada cikgu dia rasa macam buat apa nak buat kajian tindakan, bukan nak jadi apa-apa pun. Saya cuma cikgu biasa-biasa. Saya bukan nak sambung belajar pun, nak tulis research ke. Saya pun bukan nak jadi pengkaji, nak kaji sana, kaji sini. Saya nak jadi cikgu je. Cikgu matematik je, cikgu bahasa Inggeris je. Okey? Sebenarnya, kalau cikgu adalah seorang guru,
cikgu juga adalah pengkaji. Ingat tak dalam satu, bila hari guru nanti dia ada keluar sajak tu, cikgu lah tukang tu, cikgu lah tukang ini kan. So kat sini saya cikgu juga adalah pengkaji. Cikgu tak payah kaji banyak-banyak kan cikgu rasa bukan nak sambung belajar. Cikgu kaji apa dalam bilik darjah cikgu. Okey? Dan macam mana nak kaji dalam bilik darjah kita? Maksudnya cikgu bukan sekadar mengajar, habis balik, simpan buku, pergi shopping-shopping dulu ke apa benda, tapi sambil shopping tu cikgu otak berfikir. Cikgu seorang yang pemikir, otak cikgu berfikir. Tadi kat kelas tadi ada seorang budak tu puas suruh masuk dalam bilik darjah, dia tak nak juga, last kali mak dia terpaksa bawa dia balik. Hari pertama persekolahan. Ini saya cikgu prasekolah, saya banyak akan kaitkan dengan pengalaman saya. Saya bukan pandai nak kongsi, tapi saya suka kongsi sebab ia berdasarkan pengalaman saya. Okey, adalah satu stres lah kalau cikgu prasekolah. Hari pertama murid datang dengan ibu bapa, dia duduk kat luar pagar je, dia tak nak masuk. Dia nampak cikgu tu macam apa agaknya. So bila cikgu tak salah pun petang-petang cikgu shopping tu, tapi sambil shopping cikgu mungkin akan mula berfikir macam mana nak buat budak tu bagi dia masuk kelas, dia duduk sama-sama kawan lain boleh main. Itu satu isu isu awal tahun untuk prasekolah lah. Kalau untuk di college vocational mungkin isu dia lain sama juga tahun 1 budak first time masuk darjah 1 pun ada yang dia tengok ramainya. Kat pra dulu seorang cikgu tu je aja semua kan, tapi bila dia masuk darjah 1, kenapa ramainya cikgu masuk kelas ni sampai 5 subjek, 5 cikgu lah kan. Okay, so benda-benda ni sebenarnya berlaku dan cikgu kena buat refleksi setiap hari kan. Dalam rancangan pengajaran harian kita akan buat refleksi. Dan refleksi itulah kita tulis. Hari ni seorang murid tak masuk kelas sampai sudah ibu dia terpaksa bawa dia balik. Esok pula macam mana gaya dia pula. Dia datang, dia menangis kat luar pintu kelas, ibu dia lari balik. Sekarang ni cikgu dah mula kena fikir lagi. Mak dia dah balik, sekarang segala tanggungjawab tu betul-betul letak atas batu Jemalah Patik ataupun atas bahu guru lah. Okay, ada guru dia rasa macam biarlah, malas nak fikir, kerja lain lagi banyak, nak fokus pelajar. Sebenarnya ini adalah kajian tindakan, sebenarnya kita sedang memikirkan tentang pelajar lah. Dia takkan lari dalam konteks pekerjaan kita sebagai guru Okey, ada guru dia memang ada minat nak buat kajian tindakan sebab dia dah nampak macam best je. Kat sekolah ni dia ada banyak idea, ada banyak benda. Kita bagi contoh saya lah sebab pengalaman saya kan. Saya sendiri kadang-kadang saya rasa macam saya ada banyak idea nak menulis tapi tak tertulis. Tapi kalau kita dengan minat, tengah semangat, idea dah lintas, ambil pen tulis derah dulu. Jangan simpan lama-lama, 3 hari nanti idea tu hilang di bawah angin. Okay, so rugilah. Okay, sebenarnya cikgu-cikgu ni kadang-kadang dia minat tapi adalah alasan dia. Itu biasalah, normal lah sebagai manusia normal kita akan create alasan tu dalam diri kita, dalam kotak kita. Susahnya nak menulis kajian tindakan ni. Saya tak pandai, saya tak faham. Takutlah nanti silap. Siapa yang nak marah kalau silap kita yang menulisnya kan? Malah dah nak fikir, banyak benda lain nak fikir, hai keluarga, hai mak mentua, hai tu, hai ni kan. Okey, ada graf, ada statistik. Benda apa pula tu? Kadang-kadang kita dengar benda tak pelik-pelik lah, intervensi lah, kualitatif lah, kuantitatif, kita dah rasa macam malas lah nak buat benda-benda macam ni, sikit kepala lah. Kita nak pergi kerja jadi cikgu biasa je. Okey, so benda-benda ni lah yang akan menjadikan cikgu rasa tak payah jadi apa-apa, jadi cikgu je. Padahal kajian tindakan tu boleh meningkatkan kita punya profesionalisme. Nak tahu macam mana cara dia, cikgu saya akan tunjuk nanti sekejap lagi Okey, macam cikgu sekarang kadang-kadang dia rasa kerja dia banyak. Biasalah, saya faham di sekolah bebanan guru sekarang makin banyak, bukan macam dulu. Kalau untuk kira segala apa tu, ESPL-nya, e-filing, apa benda tu, e-filing pun masuk sekali tu tanggungjawab juga tu bulan ni kita mula kena isi e-filing tu. Nanti Kamtek main kejar kita. So banyak sangat online sistem dalam kementerian yang kita kena buat. Lama-lama cikgu pun rasa kerja banyak dan tak terkejar dan tak terbuat. Tension kan jadi cikgu. Kan Cik Zaid, tension jadi cikgu. Cik Zaid tak jadi cikgu. Okey, sebenarnya kita kena tengok apa keperluan cikgu dan apa yang cikgu mahu. Ada cikgu dia minat tapi dia tak diberi peluang. Ada cikgu dia
minat tak diberi peluang, dengan ada cikgu dia memang tak minat, ada peluang datang pun ada kekesah. Sebab dia rasa tak payahlah, biasa-biasa, nak cikgu biasa-biasa je. Tapi sebenarnya bila kita dah mula mencari isu dan kita mula menulis, kat situ kita mula ada pengalaman baru. Macam saya ada pengalaman sebab saya mula menulis, memikir, dan dalam masa yang sama dia akan menjadi satu peningkatan dalam diri kita. Okay, kita pun boleh buat koleksi CJ sebagai nilai tambah, added value diri kita sebagai seorang guru. Dan kalau dalam kita ni sebagai penjawat awam kan, hujung-hujung tahun tu nak hantar markah keberhasilan, so benda tu pun dia ada nilai dia. Tambahan lagi kalau cikgu pergi jauh lagi dengan kajian tindakan, cikgu mula menulis, cikgu keluarkan inovasi ataupun amalan terbaik bilik darjah dalam kajian tindakan tu, dan cikgu mula menulis dan menghantar untuk dibentangkan dan diterbitkan. Seterusnya cikgu akan mendapat penghargaan dalam bentuk anugerah dan pengiktirafan apa-apa. Kan dah nampak lah, cikgu saya baru sebut sikit tu. Semuanya boleh bermula dengan kajian tindakan. Okey. Keperluan ataupun kemahuan yang tadi need ataupun want tadi tu saya dah sebut sebenarnya. Sebenarnya apa yang berlaku bila kita menulis kajian tindakan, dia membantu kita sebenarnya dalam markah PB, PPP. Dan kalau cikgu ada cita-cita nak memohon guru cemerlang, kajian tindakan inovasi itulah yang dicari-cari oleh Jemaah Nazir semasa memantau guru. Dan sama juga dalam, ada kawan saya, dia orang sekarang di sekolah ni kan isu transformasi ATS 25, kebanyakan semua sekolah lah ada perlu mencapai ke arah ATS 25. Dan di mana baru saya adalah, saya rasa sama je, semua cikgu-cikgu di bawah sekolah ATS 25 ni kena buat kajian tindakan bilik darjah, arahan guru besar, wajib masuk dalam fail guru. So nampaknya kajian tindakan ni jadi macam wajib pula. Tapi saya hari ni saya nak share sebenarnya kajian tindakan ni senang je, tak payah banyak-banyak step, nanti cikgu tak buat langsung sudahnya. So saya cuba nak jadikan dia tips mudah lah ya. Okey, lagi satu, kalau kita nak naik grade pun time base kita daripada DG 44 ke 48, 4852, apa yang kita nak bagi sebagai kita ni ada sumbang sesuatu dalam profession kita. Salah satunya kajian tindakan. Okey, so senang je, nanti bos pun okey, lulus je sebab ada. Di kajian tindakan tu sebenarnya cikgu sedang buat kerja lain tambahan, memerhati, memikir dan menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Dan ia juga membantu kajian tindakan ni dalam mengumpulkan markah SPL KPM kita. Okey, dia bermula dengan macam hari ni cikgu yang join dalam ni, nanti kita orang akan bagi link untuk isi untuk SPL KPM. Cikgu akan dapat mata kehadiran 3 jam, dan jika cikgu menulis, cikgu membentang, cikgu buat video, cikgu buat inovasi, cikgu akan dapat markah-markah dalam SPL KPM yang kredit pembelajaran kendiri tu. Dan tu kena check balik dengan SPL berapa. Tapi saya rasa bila dah ada banyak sumbangan, dia bermula dengan kajian tindakan tu, mungkin dah sikit lagi dah boleh penuh dah 45 mata setahun tu. Okey, faham ke? Saya cakap ni jelas ke? Okey tak? Okey, tak laju ke? Okey, ada depan saya ada pelajar pula. Ada guru-guru sebenarnya sebab saya buat bersemuka juga. Saya ni tamak hari ni, bersemuka nak, Facebook live pun nak, Google Meet pun nak. Sebenarnya saya cuma kongsi setahun sekali je kajian tindakan. Tapi adalah beberapa KV, vocational dan sekolah ada mula menjemput saya untuk pergi bentang di sekolah mereka. Boleh bincang, boleh PM tepi yang tu, kita bincang dulu macam mana gaya dia. Tapi apa yang saya share ni kita dah record kan? Ada tak? Ada tak record? Ada kan? Nanti saya akan, nantilah kita tengok record tu macam mana rupa dia. Okey, macam tadi saya dah sebut banyak kali sebenarnya semasa saya membentangkan, bermula dengan kajian tindakan sebenarnya kita akan lahir penyelesaian amalan terbaik bilik darjah, inovasi, pembentangan, penulisan dan penerbitan. Benda itulah yang jadikan tinggi kita punya, inilah sebagai meningkatkan profesionalisme seorang guru. Kita buat satu benda je tapi kita kona-kona dia bagi dia akan keluar macam-macam kat situ hasil dia. Okey. Hari tu ada juga yang tanya saya macam mana nak masuk pertandingan inovasi?
Okey, sebenarnya saya lupa nak bagi tahu. Saya juga ada, bukan saya lupa nak bagi tahu, saya pernah bagi tahu juga. Saya ada grup, nama grupnya Dr. Ana Menulis Kajian Tindakan. Grup tu saya wujudkan tahun lepas. Dalam grup tu, saya asalnya plannya nak coaching lah siapa yang ingin maklumat tentang macam mana menulis kajian tindakan. Saya akan guide cikgu, saya bagi sikit-sikit, dan siapa-siapa saja yang bertanya saya akan jawab dalam tu. Dan ada yang malu bertanya secara terbuka dalam grup, dia orang PM tepi. Dah saya rasa setakat ni, saya rasa March terlepas dengan tahun ni, sampai setahun ni saya dah menyemak lebih 10 kajian tindakan guru secara personal. Ini semua datang daripada anak murid dalam grup tu. Mereka malu nak tanya situ. Saya suka bertanya dalam tu. Kadang-kadang saya bawa soalan dia, saya bawa ke dalam grup tu supaya kita sama-sama perhati apa isu dia, apa yang nak ditanya tu kan. Okay. Sebab jawapan tu, soalan tu mungkin ada orang lain tak terfikir sebab dia belum berfikir. Tapi ada yang mula fikir, dia ada something, dia dah hasil. Dan ada yang cikgu-cikgu ni dia dah masuk pertandingan pun. Ada cikgu ni malam tu, cikgu Ana macam mana ni, saya guru besar suruh hantar esok juga ni. Malam ni baru cerita. Saya kata, ya Allah, jangan buat kerja last minute, nanti cikgu pengsan masuk hospital. Sebab kita yang menguruskan masa kita, satu hari sama je 24 jam. Bila buat benda last minute ni, sebenarnya saya pun tak suka, tapi disebabkan cikgu tu macam terdesak sangat, so saya tinggalkan kerja saya malam tu. Saya tolong bantu dia, saya semak dan saya betulkan siap-siap, siap dah, pergi hantar terus. Macam tu. So sebab saya nak membantu sebenarnya. Saya bukannya dapat gaji lebih pun, tapi saya rasa pengalaman ini saya nak kongsikan supaya ada yang tak tahu, dia akan tahu dan mungkin jadi saham akhirat saya sebenarnya. Okay? Dan kalau yang minta nak coaching tu, saya bukan charge pun. Bukannya saya buat pun 1 jam 500 ke, tak ada. Saya free je. Tapi saya dah bagi peluang tu. Siapa rasa nak bertanya, nak belajar menuntut ilmu, malu-malu kat dalam grup tu, PM tepi je, saya akan layan. Nanti cikgu Hayati nanti dia akan sharekan link grup tu, boleh masuk kalau nak tanya. Mungkin lepas ni tengah semangat-semangat ni, cikgu ada idea Lagi satu, minggu depan 20-23 sekolah harian akan mula sesi persekolahan. Saya percaya terutama cikgu prasekolah, minggu pertama tu memang banyak idea, banyak isu, banyak benda, cuma cikgu tak sempat. Sebab alamak banyaknya nak buat itu, nak buat ini, budak pun baru datang, macam-macam jenis perangai semua kita nak hadap kan. Tetapi jangan biarkan idea tu terlepas macam tu saja. Cikgu tengok, cikgu pantau, kalau ia menarik untuk dijadikan satu penulisan kajian tindakan, kita mulakan, jangan tunggu lama. Itu sebab saya kata, saya terpaksa ambil juga cuti sekolah ni nak buat perkongsian ni, sebab saya nak cikgu-cikgu dapat idea, nak mulakan persekolahan nanti, nak cari idea apa. Dan hari ni pun mungkin ramai juga yang pergi mesyuarat, tapi tak apa, nanti boleh ambil yang untuk rakaman tu Okey, tadi pun saya dah sebut, dalam inovasi atau dalam kajian tindakan ni, dengan bermula dengan kajian tindakan ni, cikgu boleh dapat pengiktirafan Okey, bila sebut pasal kajian tindakan inovasi ni, saya ingin saya nak share sikit macam mana kajian tindakan boleh jadi inovasi Tak apa, kita pergi ke belakang, ke depan, nanti kita jumpa tak apa, kita share kat situ nantilah, okey. Dan satu lagi cuma saya nak ingatkan cikgu-cikgu yang tak pernah masuk pertandingan inovasi ataupun menulis kajian tindakan, mungkin kadang-kadang kita tak yakin sebab kita takut nanti kena reject ke, dibaku sampahkan ke. Kita bukan benda, kita terlalu banyak fikir sebenarnya tak ada apa-apa pun masuk. Dan saya tengok sekarang ni penganjur dia mesti akan bagi pengiktirafan sama ada pingat emas, perak atau gangsa. Kadang-kadang kalau IPG, nak bagi tips sikit kadang masuk pertandingan, jangan masuk pertandingan yang result dia keluar bulan 12 sebelah tu. Sebab nanti tak masuklah markah PB, PPP kita untuk tahun semasa. Masuk pertandingan yang macam ni, sekarang ni bulan 3 saya tengok dalam banyaklah penganjur dah mula menganjur banyak pertandingan. Dia orang dah mula ke arah KPI masing-masing punya institusi. Dan saya biasanya akan kongsi iklan-iklan inovasi yang saya rasa cikgu sesuai lah masuk, sebab yuran dia RM50 je satu penyertaan. Kalau yuran penyertaan dia 250 tu, saya macam cari yang lain lah. Sebabnya IPG
saya bocor rahsia ya, IPG dia dekat ujung-ujung nanti dalam bulan 45 nanti dia akan keluar iklan-iklan. Kadang-kadang ada orang IPG tak ada ni. Kadang-kadang kan dia punya iklan tak, bayaran penyertaan percuma je. Betul tak? Bibi, Dr. Bibi dekat situ tak? Okay. So kita gerak yang murah-murah je sebab kita pun nak, tapi pengiktirafan sama je, dapat juga pingat emas perak gangsa tu. Dan satu lagi kelebihan bila kita masuk pertandingan ni, ini pandemik punya hasil kesinambungannya. Kebanyakan pertandingan pun dia tak buat dah bersemuka, jarang. Tapi tahun ni mungkinlah balik, ada dah mula balik, tapi still lagi dalam online macam penyertaan antarabangsa buat dekat Indonesia. Siapa nak pergi tu sampai beratus tu, nak flight lah, lagi flight delay lah, bagai macam-macam hal. So kita buat online je, kita bagi je kita punya kertas penyelidikan tu atau inovasi kita atau kajian tindakan kita. Nanti dia orang akan uruskan, dia orang bagi result dalam email, dia orang CJ pun dalam email. Ada setengah tu dia orang post plug hadiah tu dekat sekolah. Tengok bersusah payah bayar RM50 je. Saya tahun lepas saya masuk antarabangsa, RM50 saya masuk 2, 100 je modal saya dapat 2 CJ antarabangsa, saya dapat 2 plug daripada UIA dengan satu tu dekat je Bagan Datuk. So benda tu di-post. Cikgu tak payah pergi pun. Mungkin ada orang tak tahu, orang ingat macam susah lah nanti nak pergi sana lah, siapa nak jaga anak lah, kelas tinggal, tak payah fikir punya. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Itulah. Itu sebab saya buat grup tu supaya kena bertanya. Nanti bila saya jumpa iklan selesai, saya share, boleh bincangkan pun benda-benda macam tu. Okay, so nak dapat pingat tu sebenarnya hanya dari rumah je. Boleh tak? Cikgu Hafiz buat satu kajian tindakan matematik. Okay, kat rumah je. Duduk senyap-senyap seorang-seorang kat rumah tu, tengok ciling tu, kita dapat idea. Sebenarnya sebab kita memikir. Okay. Dan satu lagi kan, bila kita masuk penyertaan untuk penganugerahan apa-apa, bila kita ada CJ antarabangsa, markah kita terus dapat 10. Dia tak tengok dah yang daerah ke negeri tu, dia tengok yang kebangsaan, dia terus tik 10 dah. Macam kita buat laporan ke TVET macam cikgu-cikgu KV yang berkaitan dengan data BPL TV, bila markah kita ada penyertaan antarabangsa je, orang tak tengok dah penyertaan halaman semua, orang tak tengok dah. Dia bagi tik 10 markah, next. Macam tu, okey? Panjang ni, saya baru start 14 ya. Okey. Saya rasa saya dah ulang. Lengkapkan semua dengan kajian tindakan, kita akan lengkap kita punya data keperluan SPL, pentaksiran keberhasilan, PBPPP keberhasilan, dan jika ada yang nak gaji ke, nak naik pangkat ke, naik grade ke, TBBK time base berasaskan kecemerlangan TBBK, semua layak apply jika kita ada salah satu lah apa-apalah, tapi kita ada kajian tindakan tu pun dah okey. Dan untuk jadi GC pun boleh guna dengan kajian tindakan tu, tapi dia ada syarat lain lagi. Yang tu kita bincang kemudian, siapa berminat nak tahu, saya boleh share bila-bila pula. Dan semua tu bermula dengan bilik darjah kita saja. Bermula dengan tabiat suka memerhati dan berfikir. Ada orang dia suka perhati, saya memang suka perhati orang. Saya perhati orang tu, saya suka fikir. Saya ada sixth sense je. Okey, sebenarnya bila kita suka perhati, kita suka fikir, Allah pun tahu dia ni suka fikir ni. Allah akan campakkan idea dalam fikiran kita tu, supaya fikiran kita tu fikiran yang bermanfaat. Okey, ada orang dia tak nak fikir, dia macam let go je lah, ignore je lah, malas nak fikir lah. Dia sendiri kata malas nak fikir. Memang dia tak berfikir lah, dia fikir benda-benda yang lain daripada untuk kejaya dia. Okey, dan lagi satu lagi, kita ni niat kita apa dalam hati. Kadang-kadang kita tengok cikgu tu dia mengajar biasa je, tapi kita tak tahu apa dalam hati dia. Dia mungkin cuba nak jadi cikgu terbaik, nak ubah murid-murid tingkah laku daripada macam ni, nak ke yang lebih baik lah. Tapi kita tengok dia macam, cikgu ni macam, mungkin dia ada masalah lain, kita tak tahu kan. Tapi yang sebenarnya Allah tahu apa dalam hati kita. Dan bila tiba-tiba cikgu yang kita nampak macam biasa-biasa tu, dia berubah, meningkat tu, mesti ada sesuatu yang niat dalam hati dia yang baik tu. Okey, tu dia dengan Allah yang tahu. So kalau kita niatkan hati tu, okey 2023 hari Isnin ni mulai sekolah, saya nak cubalah fikirkan apa saya nak repair, apa saya nak cari dalam bilik darjah saya sebab saya nak mula menulis kajian tindakan. So macam tu lah. Maksud dia mula fikir,
niat yang baik Allah pasti akan lorongkan Lagi satu, guru terbaik. Saya bukan guru terbaik, tapi saya cuma ada pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan. Dan selalu orang kata guru kreatif lahirkan murid kreatif. Betul ke? Buktikan. Okey, guru rajin melahirkan murid yang rajin. Guru semangat melahirkan murid yang semangat. Okey, sebab apa tahu? Sebab kita ni macam mana kalau anak murid kita dia tengok perangai kita tahu. Kalau kita cakap kat mak dia, mama pesan kat anak esok ni kalau main sekolah ni pakai yang tu gini-gini. Cikgu cakap dia dengar. Kalau mak cakap dia tak dengar. Maksud dia murid ni dia memang suka. Dia suka dengan cakap cikgu dan dia suka perhati cikgu. Dia buat apa yang cikgu buat. So cikgu kena tunjukkan contoh yang baik lah. Okay. Dan mestilah kita sebagai cikgu nak bagi contoh yang baik role model Okay. Kerana apa? Kalau kanak-kanak tu dia macam kain putih, otak dia pun macam span, dia terima je. Cikgu jenis suka, macam tahun ni kita tengok budak saya, bukan tahun ni lah, tahun lepas lah yang dah nak masuk dia 1 ni. Saya perhati budak saya, contohnya macam hari kemerdekaan, dia orang buat persembahan sampai juri suruh turun, lama sangat buat persembahan. Orang dah bagi masa buat simple-simple je nak terpentaskan, pergi balik dah turun. Ini dia bersilat sampai dia buka silat gayung, silat pulut, silat apa semua kat atas tu. Sampai saya kena bagi amaran, tolong turun bawah, lama sangat. Sebab apa jadi macam tu? Saya kata, kamu ni ikut panggil cikgu ke? Cikgu tak bersilatkan kelas. Okay, so adalah tu. Maksud dia mereka yakin, mereka berani kat situ. Cikgu dia pun berani ke? Entahlah cikgu dia macam mana kan. So tapi murid akan ikut macam mana rupa cikgu tu. Okay, lebih kurang ada kat situ. Okay kan. So kalau kita bagi benda yang baik, hasil dia baik lah. So sebab cikgu ni kan nak buat saham syurga kat sekolah lah tempat dia dengan murid-murid sebab mereka tu anak syurga Tambah kalau saya cikgu pras saya suka sangat. Walaupun saya dapat beberapa offer untuk keluar dari cikgu prasekolah, tapi saya rasa macam degil tak nak pergi. Sebab saya sayang budak-budak kecil tu. Sebab saya rasa inilah saham yang saya ada pun. Kan? So fikirkanlah. Okay, tim barik. Okay, untuk berjaya, inilah rumusan untuk why me tadi. Kita dah dapat ilmu, kita dah dapat latihan untuk mengukuhkan pembelajaran kita, ada sedikit bimbingan, kita mulakan dan insya-Allah kita akan berjaya. Maksudnya cikgu yang dah mula nampak, okay, saya dah nampak macam mana saya nak mulakan. So terus naik tangga tu sampai atas, jangan turun patah balik. Okay? Dapat sesuatu? Okay, saya nak buka sesi soal jawab dulu. Saya nak rehat, bukan rehat kita sebab soal jawab sebelum kita pergi ke sesi kedua. Siapa nak tanya soalan? Macam mana nak tanya? Tanya dalam Google Meet Ada siapa nak tanya apa-apa? Ada dalam message tu boleh tulis. Nanti cikgu moderator, cikgu Yati akan bacakan soalan. Ataupun kalau tak ada soalan, saya akan teruskan. Kita tanya di hujung. Ataupun saya nak minum air. Kita berhenti 1 minit. Boleh? Baik, boleh Dr. Siti Rohana. Okey, terima kasih atas permulaan yang bagi saya memberikan peluang ataupun idea untuk peserta mula berfikir bagaimana kita nak memulakan. Sebenarnya saya pun antara salah seorang yang Dr. Siti Rohana selalu tanya, Cikgu Yati bila nak buat kajian tindakan? Saya sendiri pun memerlukan permulaan ataupun orang kata idea untuk mendapatkan nak memulakan menulis kajian tindakan. Okey, macam ada Cikgu Syarina Asri di sini. Katanya tiada panduan dalam kajian tindakan ialah tak tahu nak buat topik apa. So tadi tu adalah pembuka kata daripada Dr. Siti Rohana. Macam kadang-kadang kita tengok, kita mikir satu tu, kita boleh datang idea daripada satu permasalahan yang timbul. Macam tu. Okey, nak cakap lebih, kita serahkan kepada yang lebih pakar lah, iaitu Dr. Siti Rohana. Dan ada juga daripada Cikgu Tuan Muhammad Suhaimi Tuan Muda meminta link group Telegram Dr. Siti Rohana. So saya
kami telah kongsikan link Telegram grup kajian tindakan oleh Dr. Siti Rohana. So bolehlah join grup tu. Dalam tu ada bahan-bahan yang boleh dikongsikan, yang boleh apa-apa pertanyaan untuk Dr. Siti Rohana. Okey. So, ada tak apa-apa lagi soalan di Google Meet? Tiada apa-apa. Dekat Facebook Live saya rasa tak ada juga. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan dengan slot yang seterusnya. Dr. Siti Rohana, silakan. Okey, tadi ada soalan macam mana nak tulis kajian tindakan ya. Nampaknya peserta tu dah semangat tu, dia dah tak sabar ni. Dah pegang pen agaknya nak mulakan. Okey, tahniah ya cikgu yang bertanya. Okey, yang tadi tu baru intro, baru brainstorm, bagi up sikit motivasi, dapat sikit gambaran. Okey, kenapa kena tulis, kenapa saya, why me. So ada jawapan kat situ, cikgu dah mula fikir, bagus. Cikgu jangan tinggal mesyuarat, cikgu bersamarah. Okey, kita tengok tips saya, perkongsian yang kedua.